Saya tak akan benarkan anak saya kawin dengan menantu dari keluarga yang tak ada ibu bapa. Langsung tak ada. Di majelis suakenal itu, sebaik sahaja mendengar kata-kata tersebut, nenek itu perlahan-lahan meletakkan cawan tehnya dan hanya meninggalkan sebaris ayat. Saya akan ingat baik-baik kata-kata itu. Sejak hari itu, nenek kampung yang kelihatan biasa-biasa sahaja itu memulakan rancangan membalas dendam yang tidak pernah dijangka oleh sesiapapun. Kisah bermula di sebuah bilik pribadi di sebuah restoran mewah di pusat bandar Kuala Lumpur. Satu peristiwa yang sukar dipercayai sedang berlaku. 4 orang yang telah bersiap sedia dengan pakaian terbaik untuk majelis perjumpaan keluarga sedang duduk semeja. Suasana tegang, di mana sepotong ayat sahaja mampu mengubah segalanya. Aina, 29 tahun, memegang gelas air dengan tangan yang menggeletar, wajahnya pucat lesi. Dia datang ke majelis ini dengan perasaan separuh teruja dan separuh gemetar untuk perkahwinannya dengan Zafwan, teman lelakinya selama 3 tahun, tetapi kini, perasaan teruja itu telah lenyap sama sekali. Aina telah membuat persiapan untuk majelis ini sejak sebulan yang lalu. Dia pergi ke pusat membeli belah bersama neneknya untuk membeli baju kurung moden, mengemas rambutnya dengan rapi, malah menyediakan hadiah kecil. Namun, kini semua usahanya itu terasa sia-sia. Zafwan, 33 tahun, hanya mampu mengetap bibir sambil mengerling ke arah ibunya. Sifat pelindung dan prihatin yang selalu ditunjukkannya di hadapan Aina entah hilang kemana, yang ada hanyalah riak wajah seorang anak lelaki yang keliru dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Suaranya menjadi sedikit tinggi daripada biasa, dan peluh dingin mula membasahi dahinya. Nenek Kalsom, 70 tahun, seorang yang biasanya pendiam, hanya duduk dengan tenang sambil memegang cawan tehnya tanpa meminum walau seteguk pun. Untuk majelis hari ini, nenek memakai sepasang baju kurung sutera berwarna gelap yang jarang sekali dipakainya. Aina masih ingat dengan jelas bagaimana neneknya bangun seawal subuh untuk bersiap demi hari penting cucunya itu. Dan di pusat ketegangan ini adalah Datin Salmah, 58 tahun. Ibu kepada Zafwan. Kata-kata hinaan yang baru sahaja dilontarkannya masih terngiang-ngiang di udara. Sejak dari awal, cara Datin Salmah memandang Aina dan neneknya sudah luar biasa. Dia meneliti mereka dari atas ke bawah seolah-olah menilai barang, sebelum menunjukkan riak wajah yang penuh dengan kekecewaan. Anak saya tak mungkin kawin dengan perempuan dari keluarga yatim piatu. Memang tak masuk akal datang ke majelis suakenal macam ni, kan? Pandangan dingin Datin Salmah beralih kepada Aina. Zaman sekarang memanglah dah moden, tapi adab tuh masih ada, kan? Macam mana nak bincang soal kawin kalau ibu bapak sendiri pun tak dapat diperkenalkan? Suara Datin Salmah menjadi semakin tajam, seolah-olah dialah mangsanya. Kami pun kena jaga air muka. Nanti apa pula kata saudara Mara dan kawan-kawan, macam mana kami nak perkenalkan dia? Kerongkong Aina terasa perit, sepatah kata pun tidak mampu diucapkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa keadaannya, yang dibesarkan oleh nenek sebelah ibu setelah kehilangan ibu bapanya dalam kemalangan jalan raya semasa kecil, akan dihina secara terbuka sebegini. Rasanya seolah-olah 7 tahun hidupnya sebagai seorang juru rawat yang berdedikasi dan 29 tahun hidupnya yang sederhana tetapi penuh kasih sayang bersama neneknya dinafikan dalam sekelip mata. Di dalam hati Aina, kemarahan dan kesedihan bercampur baur. Macam mana dia boleh cakap sekejam itu? Fikirnya, tetapi pada masa yang sama, rasa rendah diri mula timbul. Adakah aku memang tak layak untuk Zafwan? Zafwan bersuara dengan nada cemas. Mak, apa yang mak cakap nih? Aina orangnya baik sangat. Baik saja tak cukup. Dia tak ada latar belakang keluarga, tak ada sesiapa yang boleh jadi penyokong. Kau tak tahu ke apa akan jadi nanti kalau kawin dengan orang macam tuh? Suara Datin Salmah semakin meninggi, seolah-olah dia yakin sepenuhnya dialah yang benar. Kami ini ada maruah, ada status sosial. Macam mana nak kawin tanpa fikir semua tuh? Perkawinan bukan antara dua individu, tapi antara dua keluarga. Datin Salmah tidak berhenti di situ. Dia terus melepaskan segala yang terbuku di hatinya. Cik Aina pun kena sedar diri, kena tahu kedudukan sendiri, kan? Cinta saja tak cukup untuk hidup. Dalam situasi ini, orang yang paling perlu diberi perhatian adalah Nenek Kalsom. Tiada siapa yang tahu apa riak wajahnya atau apa yang difikirkannya ketika ini. Beliau yang selama ini hidup dengan tenang dan merendah diri. Hanya kelihatan tangannya menggenggam pemegang cawan teh dengan erat, dan postur duduknya lebih tegak daripada biasa. Matanya memancarkan kedinginan yang jarang sekali dilihat. Namun, beliau tetap diam, hanya mendengar setiap kata-kata Datin Salmah. Datin Salmah memberikan kata putus.
Jadi, perkawinan nih kita batalkan saja. Cik Aina pun faham, kan, tak perlu paksa kalau kedudukan kita berbeza. Nanti yang susah, kamu berdua juga. Ketika itulah, nenek perlahan-lahan meletakkan cawan tehnya di atas meja. Bunyinya perlahan, tetapi anehnya, ia seakan-akan menguasai seluruh bilik itu. Semua mata tertumpu kepadanya. Nenek memandang tepat ke arah Datin Salmah dan berkata dengan suara yang tenang tetapi jelas, "Saya akan ingat baik-baik kata-kata itu." Hanya sebaris ayat, tetapi ia membawa satu kekuatan yang berbeza. Datin Salmah sendiri tergamam seketika, seolah-olah merasakan sesuatu yang luar biasa pada pandangan mata nenek tua dari kampung itu. Suara nenek tidak bergetar dan tidak beremosi, sangat tenang. Justru itulah yang membuatnya lebih menakutkan. Tetapi, Datin Salmah cepat-cepat kembali dengan wajah angkuhnya. "Nak ingat apa? Terima saja hakikat. Tak perlulah nak simpan dalam hati." Nenek tidak berkata apa-apa lagi. Beliau hanya bangun dengan perlahan dan memegang tangan Aina. "Jom kita balik, Cu." Aina menahan air mata dan bangun mengikut neneknya. Zafwan coba berkata sesuatu, tetapi nenek dan Aina sudah pun berjalan menuju ke pintu. "Aina, tunggu sekejap." Suara Zafwan kedengaran dari belakang, tetapi Aina tidak menoleh. Saat ini, yang paling penting adalah keluar dari tempat itu bersama neneknya. Ketika melangkah keluar dari restoran, aura yang berbeza terpancar dari belakang tubuh neneknya. Seolah-olah ada sesuatu yang telah lama tertidur kini mula bangkit. Adakah nenek yang kelihatan pendiam dan merendah diri ini akan membiarkan sahaja penghinaan terhadap cucunya? Atau adakah ada makna lain di sebalik kata-katanya, "Saya akan ingat baik-baik"? 3 jam telah berlalu sejak mereka meninggalkan majelis itu. Nenek dan Aina pulang ke rumah menaiki LRT, tetapi suasana di rumah masih terasa berat. Pukul 5 petang, waktu yang biasanya nenek akan mula menyediakan makan malam. Tetapi hari ini nenek hanya duduk diam di sofa ruang tamu. Aina menukar pakaian di dalam biliknya sambil air matanya tidak henti-henti mengalir. Rasa sedih semakin memuncak apabila dia menanggalkan baju kurung yang dipakainya hari ini. Baju yang dibeli bersama nenek di pusat membeli belah sebulan yang lalu, tidak disangka akan meninggalkan kenangan yang begitu menghinakan. Nenek oke?" Aina keluar ke ruang tamu dan bertanya dengan berhati-hati. Nenek sedang memandang keluar tingkap dengan riak wajah yang berbeza. Wajahnya yang sentiasa lembut dan tenang kini kelihatan begitu tegas. "Aina yang lagi susah hati, kan?" kata nenek sambil menoleh. Suaranya masih lembut, tetapi jauh di sudut matanya terpancar kedinginan yang belum pernah Aina lihat. "Nenek, betulkah saya nih tak layak untuk Abang Zafwan, macam yang mak dia cakap?" Suara Aina bergetar. Dia tidak pernah menyangka akan menanyakan soalan ini di hadapan nenek yang telah membesarkannya sepanjang hayat. Nenek menggenggam erat tangan Aina dan berkata dengan tegas, "Jangan cakap macam tu lagi, nenek paling tahu Aina tuh macam mana." Tetapi hati Aina masih belum tenang. Pandangan dingin dan kata-kata tajam, Datin Salmah terus bermain di pikirannya. "Sebab tak ada ibu bapa. Betul ke itu satu masalah besar, Nek?" tanya Aina sambil mengesat air mata. Selama ini dia tidak pernah malu dengan ketiadaan ibu bapanya, tetapi hari ini, buat pertama kalinya, dia sadar bahwa ia boleh dilihat sebagai satu kekurangan besar oleh orang lain. Nenek memandang Aina sejenak tanpa berkata apa-apa, kemudian perlahan-lahan membuka mulut. Nampaknya, banyak yang nenek tak mampu berikan pada Aina. "Apa nenek cakap nih? Apa yang nenek tak bagi pada saya?" Aina terkejut. Nenek yang telah berkorban seumur hidupnya untuknya berkata begitu, dia benar-benar tidak faham. Nenek teringat kembali zaman kanak-kanak Aina. Hari pertama Aina yang berusia 8 tahun tiba di rumah ini, menangis setiap malam karena kehilangan ibu bapanya. Sejak itu, selama 21 tahun, nenek telah menjadi ibu dan ayah kepadanya. Aina tak tahu betapa sakitnya hati nenek setiap kali Aina balik sekolah dan cakap, "Nenek, hari ini ada majelis untuk ibu bapa datang." Suara nenek kedengaran sayu. Tapi nenek bangga sangat sebab Aina membesar jadi anak yang tabah. Aina menggenggam tangan neneknya dengan lebih erat. Dulu dia tidak faham, tetapi sekarang dia sadar betapa banyak pengorbanan nenek untuk membesarkannya. "Nenek, saya takkan pedulikan kata-kata perempuan tuh." End quote. Namun, riak wajah nenek masih tegas, seolah-olah telah membuat satu keputusan. "Aina, bagi nenek, kamulah yang paling berharga di dunia nih," kata nenek sambil bangun. Dan kata-kata perempuan tuh hari ini, bukan sesuatu yang nenek boleh biarkan begitu saja.
Nenek masuk ke dalam biliknya dan tidak lama kemudian keluar membawa sebuah buku nota lama. Buku nota berkulit hitam yang tidak pernah Aina lihat sebelum ini. Nenek, apa tuh? Benda lama. Nenek guna masa muda-muda dulu. Nenek membelek-belek buku nota itu, mencari sesuatu. Setiap helaiannya kelihatan usang, dipenuhi dengan nama dan nomor telepon yang ditulis tangan. Nenek nak telepon siapa? Tanya Aina, hairan. Biasanya nenek hanya menelepon kawan-kawan sekampung atau hospital, tetapi nomor-nomor ini nampak berbeza. Nenek rasa, nenek kena tanya kabar kenalan lama, jawab nenek samar-samar. Tetapi di sebalik kesamaran itu, terasa ada satu tekad yang kuat. Nenek berhenti pada satu nomor, terdiam sejenak seolah-olah membuka semula memori yang telah lama terkunci. Nenek, kalau ada apa-apa, bagi tahu Aina ya, kata Aina dengan risau. Sejak tadi, neneknya kelihatan sangat berbeza. Jangan risau. Nenek akan uruskan semuanya. Nenek coba menenangkan Aina dengan senyuman, tetapi di sebalik senyuman itu, masih tersembunyi satu keazaman yang teguh. Pukul 8 malam. Sementara Aina mandi, nenek senyap-senyap mengambil telepon. Sambil melihat buku nota lama itu, beliau perlahan-lahan menekan nomor telepon yang tidak pernah didialnya selama lebih 30 tahun. Halo? Suara nenek kedengaran lebih formal daripada biasa. Boleh saya tahu kalau Kalsom masih diingati? Adik bongsu dari keluarga Tu dulu. Kedengaran nada terkejut dari hujung talian. Ya, betul, dah lama kita tak jumpa. Maaf saya hubungi tiba-tiba, ada sesuatu yang saya nak minta tolong. Nenek berhenti sejenak, kemudian menyambung dengan suara yang tenang tetapi jelas. Cucu saya disakiti hari ini, jadi, sebagai neneknya, saya tak boleh duduk diam. Panggilan itu berlangsung selama kira-kira 10 menit. Nenek lebih banyak mendengar, dan hanya sesekali berkata, kalau begitu, saya berterima kasih. Setelah selesai, nenek meletakkan semula buku nota itu di dalam bilik dan mula menyediakan makan malam seperti biasa. Tetapi Aina tidak tahu. Dia tidak tahu betapa besarnya kesan daripada kenalan lama yang baru sahaja dihubungi neneknya. Aina yang baru selesai mandi pergi ke dapur. Nenek, ada apa-apa Aina boleh tolong? Tak apa, Aina dah penat hari ini, pergi rehat. Nenek masih bersuara lembut, tetapi Aina dapat merasakan ada sesuatu yang telah berubah. Seolah-olah ada sisi lain neneknya yang mula bangkit secara senyap. Malam itu, Aina sukar untuk tidur. Kata-kata dingin Datin Salmah terus terngiang-ngiang. Sambil berbaring memandang siling, dia mengimbas kembali 21 tahun hidupnya di rumah itu. Dia datang ke rumah ini ketika berusia 8 tahun. Selepas ibu bapaknya meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya, saudara Mara bertelagah tentang siapa yang patut menjaganya. Saudara sebelah bapaknya menolak dengan alasan keuangan. Akhirnya, nenek Kalsom, nenek sebelah ibunya, yang tampil mengambilnya. Aina, mulai hari ini, tinggal dengan nenek ya. Kata-kata nenek ketika itu masih segar diingatan. Bagi seorang kanak-kanak yang setiap hari menangis karena kehilangan ibu bapa, nenek adalah segalanya. Beberapa tahun pertama sangat sukar. Kanak-kanak lain hadir ke acara sekolah bersama ibu bapa mereka, tetapi Aina sentiasa bersama neneknya. Dalam hati kecilnya, dia kadang-kadang berasa malu karena neneknya jauh lebih tua daripada ibu bapa rakan-rakannya. Dia teringat satu peristiwa semasa Darjah 3, ada tugasan melukis gambar keluarga. Aina buntu, tidak tahu bagaimana hendak melukisnya. Nenek, keluarga saya ada nenek seorang saja. Lukisan saya mesti nampak kosong. Apabila Aina kecil mengadu sambil menangis, neneknya menjawab, kalau macam tuh, kita lukis nenek besar-besar. Seorang nenek ni lebih besar daripada 10 orang lain. Jadi, Aina melukis gambar neneknya sebesar kertas lukisan. Di sebelahnya, dia melukis dirinya yang kecil, sedang memegang erat tangan nenek. Dia masih ingat bagaimana guru kelasnya memuji lukisan itu, keluarga yang sangat mesra. Hai, semasa di sekolah menengah, cabaran menjadi lebih besar. Apabila memasuki alam remaja, Aina semakin sadar akan perbezaan nasibnya berbanding rakan-rakan. Aina, ma ayah kau kerja apa? Setiap kali soalan itu ditanya, Aina sukar untuk menjawab. Jika dia memberitahu mereka telah meninggal, suasana akan menjadi janggal. Tetapi dia juga tidak boleh berbohong. Neneknya, seolah-olah memahami perasaannya, memberikan perhatian yang lebih teliti. Nenek coba melakukan segala-galanya seorang diri, seperti yang dilakukan oleh ibu bapa lain. Aina tak apa ke nenek dah tua, tak cantik macam mak orang lain. Setiap kali nenek berkata begitu, hati Aina pedih.
Dia tahu betapa banyak yang nenek korbankan untuknya. Semasa di tingkatan 5, dia bimbang tentang masa depannya. Aina ingin menjadi juru rawat, tetapi dia teragak-agak untuk memberitahu nenek karena memikirkan beban keuangan. "Nenek, saya rasa lepas SPM saya kerja sajalah," katanya perlahan. Ketika itu, neneknya marah. Nenek yang hampir tidak pernah memarahinya. "Jangan cakap macam tuh. Aina kena belajar apa yang Aina nak. Tapi Nek, yuran mahal. Duit biar nenek yang risau. Aina cuma perlu belajar rajin-rajin." Neneknya bekerja siang dan malam untuk membayar yuran universitinya. Siang hari, beliau bekerja di sebuah warung, dan malam hari, beliau mengambil upah menyulam sapu tangan di rumah. Walaupun selepas Aina masuk universiti, neneknya terus bekerja untuk menampung perbelanjaannya. "Nenek, biar saya kerja sambilan." "Tak boleh. Budak belajar tak boleh risau pasal duit." Nenek memastikan Aina dapat menumpukan perhatian sepenuhnya pada pelajarannya. Berkat pengorbanan itu, Aina berjaya menamatkan pengajiannya dalam bidang kejururawatan dengan cemerlang. Apabila menerima gaji pertama, Aina memberikan buku akaun banknya kepada nenek. "Nenek, sekarang giliran saya pula jaga nenek." Tetapi neneknya menggelengkan kepala. "Duit kamu yang guna. Nenek dah cukup gembira tengok kamu sehat dan bahagia." 7 tahun berlalu. Aina hidup sebagai seorang juru rawat yang dihormati. 3 tahun lalu, dia bertemu Zafwan dan menjalinkan hubungan yang bahagia. Zafwan menerima keadaannya dengan hati terbuka dan melayan neneknya dengan baik. "Nenek, terima kasih sebab besarkan Aina jadi seorang yang hebat," kata Zafwan kepada nenek. Karena itulah Aina membuka hatinya. Tetapi setelah mendengar kata-kata Datin Salma hari ini, dia sadar betapa rapuhnya kebahagiaan yang dibinanya. Perempuan dari keluarga yang tak ada ibu bapa. Kata-kata itu terus berulang di telinganya. Lewat pukul 2 pagi, Aina keluar ke ruang tamu. Dia dahaga dan tidak dapat tidur. Lampu ruang tamu terpasang. Neneknya sedang duduk di sofa, termenung. "Nenek, belum tidur lagi?" Aina pun tak boleh tidur, ya? Nenek menepuk ruang kosong di sebelahnya, menyuruh Aina duduk. Nenek pun tak boleh tidur sebab hal tadi ke? Tak, nenek tengah fikirkan benda lain. Pandangan mata neneknya berbeza, seolah-olah beliau sedang tenggelam dalam kenangan lama. "Nenek, Aina nak tanya sesuatu." "Apa dia?" "Masa muda-muda dulu, nenek orangnya macam mana?" Kadang-kadang Aina rasa nenek ni bukan orang biasa. Nenek tersenyum sedikit. "Masa muda dulu, nenek ni garang juga orangnya. Sekarang dah tua, jadi lembut sikit." "Betul ke?" Tak dapat Aina bayangkan. Orang akan berubah bila dah tua. Tapi kadang-kadang, perangai lama tuh boleh muncul balik. Kata-kata neneknya seolah-olah mempunyai makna yang tersirat. "Nenek, jangan terlalu fikirkan kata-kata perempuan tuh ya. Saya betul-betul tak apa-apa." "Aina, hari ini nenek sedar, banyak yang nenek tak mampu berikan pada kamu." "Oh, apa maksud nenek?" Suara neneknya dipenuhi rasa kesal, tetapi pada masa yang sama, terasa satu tekad yang kuat. "Sepatutnya nenek sediakan lebih banyak benda supaya kamu boleh hidup dengan lebih bangga. Tapi mulai sekarang, semuanya akan berubah. Selagi nenek ada, tak ada siapa boleh pandang rendah pada Aina." Ketika neneknya berkata begitu, Aina merasakan satu kekuatan yang tidak pernah dilihatnya sebelum ini. Seolah-olah ada sisi lain neneknya yang sedang bangkit. Apakah maksud semuanya akan berubah yang dikatakan nenek? Keesokan harinya, pada pukul 8 malam Ahad, sementara Aina sedang berbual di telepon dengan rakannya, neneknya senyap-senyap keluar dari bilik, di tangannya ada buku nota hitam lama yang dilihatnya semalam. Nenek duduk di hadapan telepon rumah dan menarik nafas dalam-dalam. Panggilan yang tidak pernah dibuat selama lebih 30 tahun. Apatah lagi untuk urusan sebegini. "Halo, boleh saya bercakap dengan Tan Sri?" Suara nenek kedengaran lebih formal daripada biasa, tetapi disulami dengan tekad yang kukuh. "Ya, ini Kalsom, kenalan lama Tan Sri." Kedengaran suara di hujung talian meminta beliau menunggu sebentar. Nenek menunggu dengan sabar. "Abang, dah lama kita tak jumpa," kata nenek sebaik sahaja panggilan disambungkan. Suaranya kedengaran gembira tetapi berhati-hati. "Ya, ini Kalsom. Abang sihat?" Mereka bertanya kabar untuk seketika. Nenek lebih banyak menjawab ringkas. "Macam tulah. Sebenarnya, saya hubungi ini ada sebab lain." Suara nenek menjadi lebih serius. "Cucu saya disakiti semalam. Masa majelis sua kenal, ibu pihak lelaki tu hina dia sebab tak ada ibu bapa." Nenek menceritakan kejadian semalam satu persatu. Kata-kata Datin Salmah, keadaan ketika itu, dan luka di hati Aina. "Nama perempuan tu Datin Salmah,"
Suaminya ada syarikat sederhana. Saya cuma nak tahu, ada tak syarikat macam tu dalam senarai rakan niaga abang? Kedengaran bunyi sesuatu sedang disemak di hujung talian. Bunyi papan kekunci ditekan dan helaian kertas diselak. Ah, ada. Syarikat suami Datin Salmah tu ada urus niaga yang agak besar dengan salah satu anak syarikat kita. Nilai urus niaga bulanan pun tinggi. Nenek terdiam sejenak, seolah-olah menyusun pikirannya. Abang, saya ada satu permintaan. Boleh tak abang hentikan urus niaga tu? Saya tak boleh biarkan luka di hati cucu saya nih macam tu saja. Suara nenek masih tenang, tetapi penuh dengan ketegasan. Keheningan seketika di hujung talian. Kemudian, kedengaran suara lelaki itu. Kalsom, selama ni senyap saja. Bila telepon untuk hal macam ni, nampaknya kamu betul-betul marah, ya? Ya, saya marah. Saya tak boleh biarkan orang yang hina cucu saya terlepas. Baiklah, esok pagi saya akan arahkan orang yang bertanggung jawab untuk hentikan semua urus niaga dengan syarikat tu. Terima kasih, Bang. Tapi Kalsom, rasanya ini saja tak cukup untuk puaskan hati kamu. Suara di hujung talian kedengaran sedikit geli hati. Apa maksud abang? Saya masih ingat perangai kamu bila marah dulu, sekali saja tak pernah cukup. Nenek tersenyum sedikit, teringat kenangan lama, dah tua nih dah banyak berubah. Tapi Kalsom yang saya kenal tetap sama. Kalau ada apa-apa lagi yang perlu, telepon saja. Terima kasih banyak-banyak, kalau macam tu, saya letak dulu. Oh dan Kalsom. Ya, cucu kamu tuh cantik orangnya. Juru rawat kan? Kamu mesti bangga. Senyuman mesra terukir di wajah nenek. Terima kasih. Itulah kata-kata yang paling saya nak dengar. Setelah menamatkan panggilan, nenek kembali membelek buku nota itu, mencari nomor lain. Kali ini, pada halaman yang tertulis nama seorang wanita. Masih guna lagi ke nomor ni? Nenek berkata sendirian sambil menekan nomor. Hello, boleh saya bercakap dengan Datin Mariam? Ya, saya. Siapa nih? Saya Kalsom. Dulu kita pernah jumpa di Persatuan Istri-Istri. Ingat lagi? Ya Allah, Kalsom. Lamanya tak dengar kabar. Apa kabar sekarang? Panggilan kali ini lebih lama. Nenek berbual tentang kisah lama dan bertanya kabar. Kemudian, beliau perlahan-lahan masuk ke topik utama. Datin, masih aktif lagi ke dengan Persatuan Istri-Istri di Kuala Lumpur? Masih. Kenapa? Sebenarnya, ada hal sikit nak minta tolong. Cucu saya baru kena benda tak elok semalam. Nenek sekali lagi menceritakan kejadian semalam. Siapa Datin Salmah, dan apa yang dikatakannya? Ada orang macam tu, kurang ajar betul. Boleh tak Datin tolong sampaikan pada kawan-kawan dalam persatuan? Cakap yang tak elok hina orang lain macam tu, mestilah boleh. Orang macam tu tak dialu-alukan dalam persatuan kami. Saya akan siasat dan ambil tindakan yang sepatutnya. Terima kasih, Datin. Setelah panggilan kedua tamat, nenek menutup buku nota dan menghela nafas panjang. Bukan mudah untuk menggerakkan semula rangkaian kenalan yang sudah lama tidak digunakan. Ketika itu, Aina keluar dari bilik. Nenek cakap dengan siapa? Kawan lama. Tanya kabar. Nenek menjawab dengan selamba. Tidak mahu Aina risau. Nenek pun ramai kawan ya. Adalah kenalan masa muda dulu. Bila dah tua, kenalan macam nilah yang berharga. Nenek mengusap kepala Aina. Aina kena kerja esok, tidurlah awal. Baik Nek. Nenek pun tidur awal ya. Selepas Aina masuk ke bilik, nenek membuka semula buku notanya. Masih ada beberapa orang lagi yang perlu dihubungi. Bila kamu disakiti, nenek tak boleh duduk diam, bisik nenek sendirian. Suaranya dipenuhi kasih sayang yang mendalam untuk cucunya, dan tekad yang kuat untuk melindunginya. Apakah hasil daripada tindakan nenek ini? Dan adakah Datin Salmah akan sedar siapa sebenarnya orang yang telah disinggungnya? Selasa, pukul 10 pagi. Ketika Aina sedang bekerja di hospital, seorang tetamu yang tidak dijangka datang ke rumah. Semasa nenek sedang menyidai pakaian di halaman, sebuah kereta mewah berwarna hitam berhenti di hadapan pagar. Seorang lelaki lingkungan 50-an keluar dari kereta. Berpakaian sut kemas dengan perwatakan yang tenang tetapi berwibawa. Lelaki itu membuka pagar dan memberi salam hormat kepada nenek. Puan Kalsom? Ya, saya. Encik ni siapa? Nenek mengelap tangannya dan menoleh. Walaupun tidak kenal, ada sesuatu yang terasa biasa pada tetamu itu. Saya Kim, setiausaha kepada Tan Sri Hashim, pengerusi kumpulan Surya. Semalam Tan Sri ada berbual dengan Puan. Mata nenek sedikit berubah. Panggilan telepon malam tadi sudah mula menunjukkan hasil.
Oh, begitu. Jemputlah masuk. Nenek mempelawa setiausaha itu ke ruang tamu dan menghidangkan air. Beliau berkelakuan seperti biasa, tetapi hatinya sedikit gemetar. Tan Sri telah mengarahkan tindakan segera diambil selepas mendengar cerita Puan, kata NC Kim sambil mengeluarkan satu sampul surat. Tindakan apa? Semua urus niaga dengan syarikat milik suami Datin Salmah telah dihentikan. Notis rasmi telah dikeluarkan pagi ini, dan arahan yang sama telah diberikan kepada semua anak syarikat lain. Imah. Nenek meletakkan cawan tehnya perlahan-lahan. Walaupun sudah dijangka, beliau tetap terkesan dengan betapa pantasnya perkara ini berlaku. Bukan itu sahaja, sambung Encik Kim, Tan Sri ada arahan khas mengenai individu yang berada di majelis sua kenal itu. Apa maksud Encik? Kata-kata Datin Salmah kepada cucu Puan. Jika Tan Sri mendengarnya sendiri, beliau pasti akan sangat marah. Sungguh kurang adab. Suara Encik Kim kedengaran tenang tetapi ada nada kemarahan. Tan Sri mahu diajar apa itu erti maruah yang sebenar. Nenek memandang Encik Kim tanpa berkata apa-apa. Beliau bersyukur karena abangnya 30 tahun lalu itu masih setia, tetapi hatinya juga terasa berat. Adakah permintaan saya ini melampau? Sama sekali tidak, Puan. Malah Tan Sri berkata, kalau Kalsom sampai telepon untuk hal macam ni, maknanya dia betul-betul marah, dan mengarahkan tindakan yang lebih tegas. Encik Kim menunjukkan beberapa dokumen kepada nenek. Ini adalah keadaan semasa syarikat suami Datin Salmah. Tanpa urus niaga dengan kami, hampir separuh daripada pendapatan bulanan mereka akan hilang. Jika digabungkan dengan anak syarikat lain, operasi syarikat itu sendiri akan menjadi sukar. Nenek melihat dokumen itu dengan riak wajah yang rumit. Dia mahu membalas dendam, tetapi tidak berniat untuk memberi kesan sebesar ini. Adakah ini terlalu teruk? Ini melibatkan periuk nasi orang. Puan, Tan Sri ada berpesan, kata Encik Kim dengan serius. Mengajar orang akibat daripada perbuatan memandang rendah pada orang lain juga adalah satu bentuk pendidikan. Nenek menghela nafas panjang. Malam tadi, niatnya hanyalah untuk membalas luka di hati Aina. Tidak disangka perkara ini menjadi sebesar ini. Puan, saya ada satu soalan. Sejauh mana cucu Puan tahu tentang masa lalu Puan? Nenek teragak-agak. Dia tak tahu banyak. Dia hanya kenal saya sebagai nenek biasa. I know that. Jadi, hal ini pun dia tak tahu? Ya, saya belum beritahu, tak mahu bebankan dia. Encik Kim mengangguk. Itu keputusan yang bijak. Tetapi selepas ini, suatu hari nanti dia pasti akan tahu. Mungkin juga, kata nenek sambil memandang keluar tingkap. Dia tertanya-tanya bagaimana reaksi Aina jika mengetahui identiti sebenarnya. Puan, ada pesanan terakhir daripada Tan Sri. Apa dia? Kuku Kalsom, tu makam kuku aku juga. Lepas ni kalau ada sesiapa yang berani pandang rendah pada dia, aku tak akan biarkan. Air mata mula bergenang di mata nenek. Keikhlasan dan kesetiaan dalam kata-kata itu menyentuh hatinya. Tolong sampaikan terima kasih saya pada abang. Baik Puan, saya akan laporkan perkembangan kes ini dari semasa ke semasa. Jika ada tindakan tambahan yang diperlukan, sila hubungi saya. Encik Kim bangun dan menyerahkan kad namanya. Satu lagi, Puan, Datin Salmah pasti akan tahu tentang keadaan ini tidak lama lagi. Kemungkinan besar dia akan datang mencari Puan. Sebaiknya Puan bersedia. Nenek mengangguk. Baiklah. Saya sudah bersedia. Selepas Encik Kim pergi, nenek duduk termenung di ruang tamu. Pikirannya melayang pada masa lalunya yang kembali digerakkan selepas 30 tahun, dan perubahan yang akan dibawanya. Pukul 6 petang, Aina pulang dari hospital. Nenek, macam mana hari ini? Macam biasa saja. Aina tak penat ke? Oke ya Nek. Bila kerja, tak fikir sangat benda lain. Aina duduk di sebelah nenek. Nenek, tadi ada benda pelik jadi. Abang Zafuan telepon hospital. Dia nak jumpa. Riak wajah nenek sedikit berubah. Jadi, Aina cakap apa? Aina cakap belum bersedia nak jumpa, perlukan masa lagi. Bagus. Perkara ini tak boleh diputuskan tergesa-gesa. Nenek memegang tangan Aina. Nenek, Aina rasa nenek macam lain sikit sekarang. Atau perasaan Aina je? Tanya Aina berhati-hati. Sejak beberapa hari ini, dia merasakan aura yang berbeza daripada neneknya. Apa yang lain? Nenek nampak lebih yakin. Macam bukan nenek yang dulu. Nenek tersenyum sedikit. Manusia boleh berubah bila perlu, terutamanya bila kena lindungi orang yang disayangi. Saat itu, Aina dapat merasakan bahwa neneknya sedang melakukan sesuatu untuknya, walaupun dia tidak tahu apa sebenarnya. Dari hari Rabu hingga Jumat,
kehidupan Datin Salmah mulai runtuh sedikit demi sedikit. Pada mulanya hanya perubahan kecil, tetapi lama-kelamaan ia menjadi tidak terkawal. Rabu pagi, suaminya, Dato Badrul, menelepon ke rumah dengan cemas. "Sayang, habislah kita." Kumpulan Surya tiba-tiba hantar notis hentikan urus niaga. "Apa? Apa maksud awak?" jerit Datin Salmah, terkejut. Urus niaga dengan kumpulan Surya adalah bahagian terbesar dalam pendapatan syarikat mereka. Mereka tak bagi sebab, cuma notis sebelah pihak. Pelik betul. End of story. Kenapa tiba-tiba? Apa salah kita? Datin Salmah tidak faham. Tiada sebab untuk syarikat yang telah berurus niaga tanpa masalah selama bertahun-tahun membuat keputusan sedemikian. Itu pun saya tak tahu. Orang atasan yang arahkan, katanya. Suara Dato Badrul semakin cemas. "Tak apalah, coba hubungi rakan niaga lain. Tanpa kumpulan Surya pun kita masih boleh bertahan." Tetapi keyakinan Datin Salmah tidak bertahan lama. Pada hari Kamis, notis yang sama datang berturut-turut dari anak syarikat gergasi yang lain. "Abang, ini pelik sangat. Bukan 1, tapi 5 syarikat serentak hentikan urus niaga." Dato Badrul hampir panik. Operasi syarikatnya terancam. Datin Salmah mula merasakan keseriusan keadaan. "Kita ada sakitkan hati sesiapa ke? Ada apa-apa yang luar biasa berlaku baru-baru nih?" "Rasanya tak ada," kata Dato Badrul sambil memisit kepala. Pada masa yang sama, satu lagi kejutan menanti Datin Salmah. Di persatuan istri-istri yang sering dihadirinya, sesuatu yang aneh berlaku. "Datin, apa kabar?" Orang yang biasanya rapat dengannya menunjukkan reaksi yang berbeza. "Kabar baik, macam biasa." "Oh, Datin baru-baru ini ada buat majelis sua kenal, ya?" Tiba-tiba seseorang membangkitkan topik itu. Jantung Datin Salmah berdegup kencang, tetapi dia berpura-pura tenang. Ada. Kenapa?" "Tak ada apa. Cuma dengar cerita, zaman sekarang kena hati-hati masa majelis macam tuh. Tak boleh cakap sebarangan." Orang di sekeliling mula berbisik. "Betul tuh, kena jaga mulut. Terutamanya pasal keluarga orang. Ada orang yang tak ada ibu bapa, kalau kita sakitkan hati mereka, boleh jadi masalah besar." Datin Salmah semakin cemas. Kata-kata mereka seolah-olah ditujukan kepadanya. Semalam Datin Mariam ada pesan, jaga-jaga dengan orang yang cakap lepas masa majelis sua kenal. "Oh, ada kes macam tuh ke?" Suara Datin Salmah bergetar. "Ya, katanya ada orang hina pihak sebelah sebab tak ada ibu bapa. Kurang ajar betul." Wajah Datin Salmah pucat lesi. Dia sadar bahwa apa yang dikatakannya telah tersebar. Ada kes macam tuh?" "Ya. Datin Mariam cakap orang macam tu tak dialu-alukan dalam persatuan kita." Datin Salmah tidak dapat bertahan lagi. Dia memberi alasan dan segera beredar, tetapi bisikan di belakangnya jelas kedengaran. "Entah-entah orang tu Datin Salmah takkanlah. Tapi dia kan baru buat majelis sua kenal, en?" Pulang ke rumah, Datin Salmah duduk di hadapan cermin. Wajahnya kelihatan cengkung. "Apa yang dah salah nih?" bisiknya sendirian. Penamatan urus niaga syarikat, pemulauan sosial, semua ini bukan kebetulan. Ketika itu, Zafwan pulang. Wajahnya juga muram sejak beberapa hari lalu. "Zafwan, kamu oke?" "Mak." Suara Zafwan berbeza. Ada nada tekad. "Mak kena minta maaf pada Aina." "Apa? Kenapa tiba-tiba kakap makam tuh? Apa yang mak cakap masa majelis tuh melampau sangat. Saya menyesal sebab tak cakap apa-apa masa tuh." Zafwan kelihatan kesal. "Aina orang baik, Mak. Dia tak ada ibu bapa bukan bermakna dia kurang." "Zafwan, mak buat semua nih untuk kamu." "Bukan, mak buat untuk diri mak sendiri." Zafwan meninggikan suara pada ibunya buat pertama kali. "Untuk jaga air muka mak, maruah mak sanggup hina Aina." Datin Salmah terkejut dengan perubahan anaknya. Anaknya yang sentiasa patuh kini menentangnya dengan keras. "Mak salah apa? Mak betul-betul tak faham ke apa yang jadi pada keluarga kita sekarang?" Kata-kata Zafwan membuatkan hati Datin Salmah berdebar. Apa kaitannya?" "Ada kaitan. Mesti ada kaitan." Zafwan masuk ke biliknya sambil berkata, "Kalau mak tak minta maaf, saya tak akan ikut cakap mak lagi. Itulah satu-satunya cara saya boleh lindungi Aina." Malam itu, Datin Salmah tidak dapat tidur. Perniagaan suaminya diambang kehancuran, hubungan sosialnya retak, dan anaknya sendiri menyalahkannya. Takkanlah sebab tuh, wajah nenek di majelis sua kenal terbayang di pikirannya. Kata-kata terakhir nenek itu juga teringat kembali. "Saya akan ingat baik-baik kata-kata itu."
Suara yang tenang tetapi dingin itu terus bergema. Mungkinkah nenek yang kelihatan biasa itu adalah dalang di sebalik semua ini? Sabtu, pukul 3 petang. Datin Salmah tidak tahan lagi. Dia yakin semua yang berlaku bukan kebetulan. Syarikat suaminya diambang muflis, hubungan sosialnya hancur, dan anaknya menyalahkannya. Dengan tangan yang terketar-ketar, dia menyemak semula alamat rumah Aina. Takkanlah nenek tuh yang buat semua nih, bisiknya, masih tidak percaya. Pukul 3.30 petang, Datin Salmah tiba di hadapan rumah Aina. Sebuah rumah teres satu tingkat yang sederhana dengan halaman yang kemas. Setelah teragak-agak, dia menekan loceng pintu. Siapa tuh? Suara nenek kedengaran. Suara yang sama, tetapi kini kedengaran berbeza di telinga Datin Salmah. Saya Datin Salmah. Kita jumpa masa majelis sua kenal. Keheningan seketika sebelum pintu dibuka. Nenek muncul dengan penampilan yang sama, tetapi Datin Salmah kini dapat merasakan sesuatu yang tersembunyi di sebalik kesederhanaan itu. Ada apa datang sini? Suara nenek masih sopan, tetapi dingin. Boleh saya bercakap sekejap? Suara Datin Salmah bergetar. Nenek memandangnya seketika, kemudian membuka pintu. Masuklah. Duduk di ruang tamu, Datin Salmah keluh. Dia tidak tahu bagaimana hendak memulakannya. Nenek menghidangkan teh dan berkata, saya rasa saya tahu apa yang Puan nak cakapkan. Betul ke semua yang jadi pada keluarga kami? Ada kaitan dengan Puan? Datin Salmah bertanya perlahan. Nenek menghirup tehnya. Puan rasa ada kaitan? Saya tak tahu. Tapi sejak hari itu, macam-macam benda pelik jadi. Datin Salmah menceritakan semua yang berlaku. Nenek hanya mendengar tanpa mengubah riak wajah. Puan, saya tanya betul-betul. Semua ini kerja Puan ke? Nenek terdiam sejenak, kemudian menjawab dengan tenang, kalau ya, apa yang Puan akan buat? Satu ayat itu sudah cukup untuk membuat Datin Salmah faham segalanya. Dia sadar betapa besar kesilapannya. Tiba-tiba, dia bangun dan melutut di hadapan nenek. Saya minta maaf. Saya betul-betul minta maaf. Nenek terkejut dan coba menghalangnya. Jangan macam nih, bangun. Tak. Saya yang salah. Saya tak patut cakap macam tu pada Aina. Datin Salmah menangis teresak-esak. Nenek melihat permintaan maaf yang tulus itu dengan perasaan yang bercampur baur. Kemarahan masih ada, tetapi melihat keadaan Datin Salmah, hatinya tidak tenteram. Bangun, tak perlu sampai makam ni. Saya betul-betul tak tahu. Puan ni siapa? Itu bukan isunya, suara nenek menjadi lebih tegas. Tak kira saya siapa, Puan tak patut cakap macam tu pada Aina. Puan mungkin dah biasa pandang rendah pada orang, tapi saya harap ini kali terakhir. Kata-kata nenek yang penuh adab tetapi tajam itu membuatkan Datin Salmah menangis lebih teruk. Saya janji saya tak akan buat lagi. Ketika itu, Zafwan masuk ke dalam rumah. Dia terkejut melihat ibunya melutut. Mak, kenapa nih? Zafwan, mak dah buat silap besar. Mak tengah minta ampun dari nenek Aina. Zafwan menunduk hormat kepada nenek. Nenek, saya minta maaf bagi pihak mak saya. Anak muda, ini bukan salah kamu. Tapi saya tak halang mak saya masa tu. Saya menyesal sangat. Air mata Zafwan juga mengalir. Dia memandang ibunya. Mak, saya tak akan ikut cakap mak lagi. Itulah cara untuk saya jadi manusia yang bermaruah. Hati Datin Salmah hancur. Kesilapannya telah merosakkan keluarganya sendiri. Nenek menghela nafas. Sudahlah, baliklah. Perkara ini dah selesai. Nenek, jadi urusan syarikat kami. Iwan, tak akan ada apa-apa lagi. Tapi ingat, apa akibatnya kalau kita pandang rendah pada orang lain? Selepas mereka pergi, nenek duduk termenung. Dendamnya telah terbalas, tetapi hatinya terasa rumit. Adakah semuanya benar-benar sudah berakhir, dan bilakah Aina akan mengetahui kebenarannya? Seminggu kemudian, Sabtu pukul 11 pagi. Seorang lagi tetamu datang ke rumah. Encik Kim, Setiausaha Tan Sri Hasim. Puan, selamat pagi. Saya datang untuk melaporkan perkembangan, katanya dengan hormat. Saya dengar Datin Salmah dah datang minta maaf. Ya, dia datang Sabtu lepas. Tan Sri cakap, kalau ikut perangai kalsom, marahnya mesti dah reda. Tapi Tan Sri nak sahkan, sama ada keputusan untuk hentikan semua urus niaga tu masih perlu diteruskan atau tidak? Nenek terdiam. Sebenarnya saya rasa berat hati. Ini soal periuk nasi orang. Tapi pikiran Tan Sri berbeza. Beliau kata,
pengajaran tuh mesti sampai ke akar umbi, baru tak akan berulang lagi. Nenek mengangguk. Baiklah, saya ikut, kata abang. Satu lagi, Puan. Encik Zafuan ada datang ke pejabat. Dia minta maaf atas perbuatan ibunya dan cakap dia akan selesaikan urusannya dengan Cik Aina sendiri. Nenek terfikir tentang perubahan Zafuan. Anak muda itu pasti telah belajar banyak. Dia pun pasti susah hati. Tan Sri cakap, budak tuh dah tahu apa makna cinta sejati, kata Encik Kim sebelum beredar. Puan, semuanya dah selesai. Tan Sri pesan supaya Puan hidup dengan tenang. Oh. Sejam kemudian, Aina bangun dari tidur. Nenek, ada orang datang ke? Oh, penghulu kampung datang sekejap tadi, jawab nenek selamba. Nenek, kuakari ni kantik. Hong kita halang-halan? Jom. Mereka berjalan-jalan di taman berdekatan. Nenek, nampak ceria sangat sekarang, kata Aina. Aina gembira. Nenek pun gembira. Nenek, Abang Zafuan asik hubungi Aina. Dia nak jumpa. Nenek berhenti berjalan. Jadi, apa keputusan Aina? Sejujurnya, Aina tak tahu, luka tuh masih ada. Nenek nak tanya satu benda. Untuk Aina betul-betul bahagia, apa yang Aina perlukan? Aina berpikir sejenak. Saya nak bersama dengan orang yang betul-betul hargai saya. Yang sayangkan saya seadanya, bukan sebab latar belakang saya. Kalau macam tuh, pikirkan dari situ. Adakah Zafuan orangnya? Dia orang baik, Nek, tapi dia tak pertahankan saya masa tuh. Itu yang paling saya kecewa. Dia cakap dia sayang saya, tapi masa saat genting, dia tak buat apa-apa. Nenek faham. Kalau makam tuh, Aina kena buat keputusan. Ketika itu, telepon Aina berbunyi. Message dari Zafuan. Aina, pukul 3 petang nih saya tunggu di kafe tempat kita mula-mula jumpa. Ada benda penting saya nak cakap. Nenek, makam mana nih? Pergi. Selesaikan betul-betul, jangan biarkan tergantung. Pukul 3 petang, Aina tiba di kafe. Zafuan sudah menunggu. Aina, terima kasih sebab datang. Abang, saya datang nak dengar apa yang abang nak cakap. Aina, pertama sekali, abang nak minta maaf, kata Zafuan sambil menunduk. Abang minta maaf, sebab tak pertahankan Aina masa tu. Zafuan menyambung, suaranya bergetar. Abang sedar sekarang, cinta sejati itu adalah bila kita sanggup lindungi pasangan kita. Dan abang gagal. Aina merasakan keikhlasan Zafuan, tetapi hatinya masih belum terbuka. Abang, dah terlambat, katanya perlahan. Luka tu terlalu dalam. Now, Aina, bagi abang satu lagi peluang. Abang, saya dah pasti sekarang, kata Aina dengan tegas. Saya akan tunggu orang yang betul-betul boleh sayang dan lindungi saya. Dan saya pasti, orang tu bukan abang. Zafuan terdiam. Baiklah, abang betul-betul minta maaf. Aina bangun. Abang pun, semoga berbahagia, dan tolong lindungi orang yang abang akan jumpa nanti. Keluar dari kafe, hati Aina terasa lapang. Dia pulang ke rumah. Macam mana? Tanya nenek. Nenek, saya dah bebas sekarang, kata Aina dengan senyuman ceria. Neneknya turut tersenyum lega. Sabtu, pukul 1 tengah hari. Datin Salmah dan Zafuan datang sekali lagi. Wajah mereka kelihatan sangat berbeza. Puan, maaf kami datang lagi, kata Datin Salmah, tunduk. Kami datang nak minta maaf sekali lagi, dan nak beritahu apa yang kami dah tahu. Zafuan bersuara, kami dah tahu siapa Puan sebenarnya. Aina dan nenek sedikit terkejut. Kami dah tahu Puan adalah adik kepada pengasas kumpulan Surya. Aina memandang neneknya, terkejut. Nenek mengangguk perlahan. Tapi itu tak penting, kata nenek. Tak kira saya siapa, tak ada sesiapapun patut dihina macam tu. Datin Salmah menangis. Saya betul-betul tak tahu. Itulah masalahnya. Tak kira ada ibu bapa atau tidak, kaya atau miskin, kita tak boleh pandang rendah pada orang lain. Zafuan memandang Aina. Aina, kau betul. Aku tak mampu lindungi kau. Aku tak sehebat nenek kau, sebab tuh hubungan kita berakhir. Ketika itu, telepon nenek berbunyi. Panggilan dari Encik Kim. Puan, maaf ganggu. Tan Sri baru saja bagi arahan untuk pertimbangkan semula urus niaga dengan syarikat suami Datin Salmah. Nenek memandang Datin Salmah dan Zafuan. Mata mereka penuh pengharapan. Macam mana nak pertimbangkan? Kalau mereka betul-betul dah insaf, urus niaga boleh disambung semula secara terhad. Nenek berpikir sejenak. Sampaikan pada abang, pengajaran ni dah cukup, tapi lepas ni, kena lebih berhati-hati. Baik Puan.
Urus niaga akan disambung semula secara berperingkat mulai minggu depan. Setelah panggilan tamat, nenek berkata kepada Datin Salmah, ini kali terakhir, jangan ulang lagi. Datin Salmah menangis. Terima kasih, Puan. Saya tak akan lupa sampai bila-bila. Selepas mereka pergi, Aina bertanya, Nenek, betul ke nenek ni adik pengasas kumpulan Surya? Nenek mengangguk. Tapi itu tak penting. Jadi semua yang jadi minggu lepas. Nenek tak boleh tahan tengok Aina disakiti. Aina terharu. Nenek sanggup buat semua ni untuk Aina. Bila kamu disakiti, nenek tak boleh duduk diam. Air mata Aina mengalir. Sebab neneklah, saya boleh hidup dengan bangga. Aina memang orang yang tak perlu tunduk pada sesiapapun. Mereka berpelukan erat, ikatan mereka menjadi lebih kuat. Nenek, lepas nih, Aina pun nak jadi orang yang boleh lindungi nenek. Aina dah cukup lindungi nenek selama ni. Seminggu kemudian, di halaman rumah yang redup disinari mentari petang, nenek dan Aina sedang menyediakan sayur untuk dibuat jeruk. Nenek, sekarang hati Aina rasa tenang sangat, kata Aina. Aina gembira, nenek pun senang hati. Nenek, kenapa nenek tak beritahu Aina dari awal? Nenek tak mahu Aina rasa terbeban. Nenek nak Aina tahu, tak kira siapapun nenek, Aina tetap orang yang hebat dan boleh hidup dengan bangga. Aina mengangguk faham. Aina belajar banyak dari hal nenek. Aina dah faham apa itu maruah sebenar. Bukan pada harta atau pangkat, tapi pada hati yang tahu menghormati orang lain. Macam nenek, ketika itu, Encik Kim datang lagi, kali ini membawa sejambak bunga. Puan, Tan Sri kirim salam terakhir. Beliau sangat gembira dapat tunaikan janji persahabatan lama. Beliau juga cakap, cucu Kalsom dididik dengan sangat baik. Kalau perlukan kerja, hubungi saja. Aina menolak dengan sopan. Terima kasih. Saya gembira dengan kerja saya sekarang. Selepas Encik Kim pergi, mereka menyambung kerja. Nenek, rasanya semua dah betul-betul selesai. Ya, sekarang kita hidup tenang. Aina berkata dengan yakin, Nenek, saya rasa saya boleh hidup sendiri dengan baik sekarang. Mestilah. Aina orang yang hebat. Tapi selagi nenek ada, nenek tetap penyokong nomor satu saya, kan? Nenek tersenyum mesra. Sudah tentu, nenek sentiasa ada untuk kamu. Mereka saling berpandangan dan ketawa riang. Tawa yang dipenuhi dengan cinta dan kepercayaan yang dibina selama 21 tahun. Nenek, agaknya lepas nih ada tak orang baik yang akan datang untuk saya? Mestilah ada. Orang sebaik Aina, pasti akan jumpa orang yang baik juga. Orang yang faham hati kamu, dan sanggup berdiri di depan untuk lindungi kamu masa kamu susah. Kata-kata nenek menghangatkan hati Aina. Sampai orang tu datang, saya akan hidup bahagia dengan nenek. Ya, kita berdua pun dah cukup bahagia. Hai. Malam itu, mereka minum teh di ruang tamu. Di luar, bintang-bintang berkelipan. Nenek, terima kasih banyak-banyak, kata Aina dengan tulus, sebab sayang dan lindungi saya. Nenek yang patut berterima kasih, Aina. Sebab ada kamulah, nenek boleh hidup dengan bangga. Kini Aina faham. Maruah sejati bukan pada apa yang kita miliki, tetapi pada hati yang tahu melindungi. Cinta sejati bukan pada kata-kata, tetapi pada tindakan. Inilah kebenaran hidup yang mereka temui semula. Langit malam yang dihiasi bintang seolah-olah menandakan masa depan mereka yang cerah dan penuh harapan. Sabtu, pukul 1 tengah hari. Sejam selepas Aina selesai bertemu dengan Zafwan dan pulang ke rumah, seorang lagi tetamu datang berkunjung. Kali ini, Datin Salmah dan Zafwan datang bersama-sama. Apabila nenek membuka pintu, penampilan mereka berdua kelihatan jauh berbeza berbanding seminggu yang lalu. Datin Salmah kelihatan sangat cengkung, manakala Zafwan kelihatan muram, mungkin selepas pertemuan dengan Aina. Puan, maafkan kami kerana datang secara tiba-tiba, kata Datin Salmah sambil menundukkan kepala. Wajah angkuhnya seminggu lalu telah hilang sama sekali, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeza. Ada apa datang kemari? Suara nenek masih sopan, tetapi kedengaran berhati-hati. Sebenarnya, kami datang untuk memohon maaf sekali lagi, Zafwan bersuara bagi pihak ibunya. Dan kami juga ingin memberitahu tentang perkara yang baru kami ketahui. Nenek mempelawa mereka berdua ke ruang tamu. Aina, yang sedang berehat di dalam bilik, keluar apabila mendengar suara mereka dan menunjukkan riak wajah terkejut. Kenapa datang sampai ke sini? Suara Aina kedengaran tenang, tidak dingin dan tidak juga mesra. Cik Aina, saya betul-betul minta maaf.
Datin Salmah sekali lagi menundukkan kepalanya dalam-dalam. Saya dah pun terima permohonan maaf Puan minggu lepas, kata Aina sambil memandang neneknya. Neneknya telah menceritakan tentang kejadian itu. Ya, tetapi ada beberapa perkara yang kami ketahui sejak beberapa hari ini, kata Zafwan dengan berhati-hati. Kami dah tahu siapa Puan Kalsom sebenarnya. Mendengar kata-kata itu, Aina dan neneknya kelihatan sedikit terkejut. Apa maksud awak? Tanya Aina. Kami dapat tahu yang Puan adalah adik kepada pengasas kumpulan Surya. Kata-kata Zafwan itu membuatkan Aina tergamam. Dia memandang neneknya seolah-olah meminta pengesahan. Nenek terdiam seketika, kemudian mengangguk perlahan. Tapi, apa pentingnya semua itu? Kata nenek dengan tenang. Tak kira saya siapa, Puan tidak sepatutnya berkata begitu kepada cucu saya. Datin Salmah menangis teresak-esak. Saya betul-betul tak tahu. Saya hanya pikir dia seorang gadis yatim piatu. Itulah masalahnya. Suara nenek menjadi lebih tegas. Sama ada seseorang itu ada ibu bapa atau tidak, miskin atau kaya, kita tidak sepatutnya memandang rendah pada orang lain dengan cara begitu. Aina amat bersetuju dengan setiap kata-kata neneknya. Walaupun dia tidak tahu secara terperinci apa yang telah neneknya lakukan untuknya, kasih sayang neneknya itu sudah lebih daripada cukup. Zafwan memandang Aina dan berkata, Aina, kata-kata awak hari ini memang betul. Saya memang gagal melindungi awak, Abang, tapi sekarang saya faham betapa hebatnya nenek awak, dan betapa dalamnya kasih sayang beliau terhadap awak. Suara Zafwan dipenuhi dengan keikhlasan. Saya tidak mampu melindungi awak seperti mana nenek awak lakukan, itulah kelemahan saya, dan sebab itulah hubungan kita berakhir. Aina berasa sedikit sedih mendengar pengakuan jujur Zafwan. Dia bukanlah seseorang yang mudah untuk dibenci. Datin Salmah berpaling kepada nenek. Puan, adakah semua yang berlaku pada syarikat kami benar-benar perbuatan Puan? Nenek berpikir sejenak, kemudian menjawab, Puan telah melukakan hati cucu saya, jadi itulah akibatnya. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesilapan itu lagi. Puan Yanji? Ya, saya berjanji dengan setulus hati. Nenek memandang tepat ke mata Datin Salmah dan melihat keikhlasan di situ. Ketika itu, telepon bimbit nenek berbunyi. Panggilan daripada Encik Kim. Puan, maafkan saya. Ada perkara mustahak yang perlu saya sampaikan. Ada apa? Tan Sri baru saja memberi arahan untuk mempertimbangkan semula urus niaga dengan syarikat suami Datin Salmah. Nenek memandang Datin Salmah dan Zafwan. Kedua-duanya memandang nenek dengan penuh pengharapan. Bagaimana pertimbangannya? Jika mereka benar-benar telah insaf, urus niaga boleh disambung semula secara terhad. Nenek berpikir sejenak, kemudian menjawab, sampaikan kepada abang, pengajaran ini sudah cukup rasanya. Tetapi ingatkan mereka supaya lebih berhati-hati pada masa akan datang. Baiklah Puan. Kalau begitu, urus niaga akan disambung semula secara berperingkat mulai minggu depan. Selepas panggilan tamat, nenek berkata kepada Datin Salmah, ini hanya untuk kali ini sahaja, pastikan perkara seperti ini tidak berulang lagi. Datin Salmah menangis sambil menganggukkan kepala. Terima kasih banyak-banyak, saya tidak akan lupakan jasa Puan seumur hidup saya. Zafwan juga menunduk hormat. Nenek, terima kasih banyak-banyak. Kemudian, Zafwan memandang Aina dan berkata, Aina, saya cemburukan awak karena mempunyai nenek yang membesarkan awak dengan penuh kasih sayang seperti ini. Aina memandang neneknya dan tersenyum. Saya pun berpikir begitu. Selepas Datin Salmah dan Zafwan pergi, Aina bertanya kepada neneknya. Nenek, betul ke nenek ni adik kepada pengasas kumpulan Surya? Nenek teragak-agak seketika, kemudian mengangguk. Tapi itu semua tak penting. Jadi, semua yang berlaku sepanjang minggu lepas. Nenek tak boleh tahan bila tengok Aina disakiti. Jawaban jujur neneknya membuatkan Aina terharu. Nenek sanggup buat perkara sebesar ini demi Aina. Aina, bila kamu disakiti, nenek tak boleh duduk diam. Kata-kata neneknya membuatkan Aina menitiskan air mata. Sebab neneklah, saya boleh hidup dengan bangga macam ni. Ya, Aina nenek ni adalah orang yang tak perlu tunduk pada sesiapapun. Nenek dan Aina berpelukan erat. Melalui peristiwa ini, ikatan mereka menjadi lebih kukuh. Nenek, mulai sekarang, Aina pun nak jadi orang yang boleh lindungi nenek. Aina dah cukup melindungi nenek selama ini. Menjelang senja, mereka berdua menyediakan makan malam sambil berbual. Rasa lega kerana semua masalah telah berakhir,
diiringi dengan harapan untuk hidup lebih bahagia pada masa hadapan. Kini, adakah semua konflik benar-benar telah selesai? Dan apakah permulaan baru yang menanti Aina dan neneknya? Seminggu kemudian, pada hari Sabtu pukul 4 petang, cahaya matahari musim luruh menerangi halaman kecil di belakang rumah. Nenek, seperti biasa, sedang membersihkan sayur-sayuran untuk dibuat jeruk, manakala Aina membantunya di sisi sambil berbual riang. Nenek, sekarang nih hati Aina rasa tenang sangat, kata Aina sambil membersihkan sayur. Setelah semua kekusutan beberapa minggu lalu selesai, hatinya terasa jauh lebih ringan. Bila Aina gembira, nenek pun rasa senang hati. Nenek tersenyum melihat wajah ceria cucunya. Beliau berasa lega karena luka di hati Aina seolah-olah sudah sembuh sepenuhnya. Nenek, tapi Aina ada satu soalan. Apa dia? Nenek sanggup buat perkara sebesar itu untuk Aina. Tapi kenapa nenek tak beritahu dari awal? Mendengar soalan itu, nenek berhenti seketika. Sebab nenek tak mahu Aina rasa terbeban. Dan nenek nak Aina tahu, tak kira siapapun nenek, Aina tetap seorang insan yang hebat dan boleh hidup dengan bangga. Kata-kata neneknya meresap jauh ke dalam hati Aina. Betul nek, Aina belajar banyak perkara daripada kejadian nih. Bela apa? Aina dah faham apa itu maruah yang sebenar, kata Aina dengan wajah serius. Dulu Aina pikir maruah tuh ada kaitan dengan duit yang banyak atau pangkat yang tinggi, tapi sekarang Aina tahu itu semua tak betul. End of quote. Nenek mengangguk sambil mendengar kata-kata Aina. Maruah yang sebenar datang dari hati yang tahu menghormati orang lain. Macam nenek. Nampaknya Aina nenek nih dah betul-betul dewasa. Nenek berasa bangga melihat kematangan cucunya. Ketika itu, kedengaran bunyi di pintu depan. Seseorang telah datang. Siapa pula yang datang tuh? Aina bangun untuk memeriksa. Apabila pintu dibuka, Encik Kim sedang berdiri di situ, kali ini dengan sejambak bunga di tangan. Selamat petang, Cik Aina. Saya datang untuk sampaikan sesuatu kepada nenek. Nenek, Encik Setiausaha datang. Nenek mencuci tangannya dan menyambut Encik Kim. Kali ini ada apa pula? Tan Sri kirim salam terakhir. Beliau minta saya sampaikan bunga ini, kata Encik Kim sambil menghulurkan bunga. Dan beliau ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Puan. Katanya, beliau gembira dapat mengimbau kenangan lama dan menunaikan janji persahabatan. Nenek tersenyum sambil menerima bunga itu. Tolong sampaikan terima kasih saya juga pada abang. Ada satu lagi pesanan. Encik Kim memandang Aina. Tan Sri cakap, cucu Kalsom dididik dengan sangat baik. Beliau berpesan, kalau perlukan kerja pada masa depan, hubungi sahaja beliau bila-bila masa. Aina terkejut dan menggelengkan kepala. Tidak, terima kasih. Saya gembira dengan kerja saya sekarang. Cukuplah sekadar ingatan tulus beliau. Memang betul cucu Puan Kalsom, kata Encik Kim sambil tersenyum. Kalau begitu, saya minta diri dulu. Puan, Cik Aina, semoga hidup bahagia selalu. Selepas Encik Kim pergi, nenek dan Aina menyambung kerja mereka di halaman. Di bawah cahaya matahari petang yang hangat, mereka berdua kelihatan begitu tenang dan damai. Nenek, sekarang rasanya semua dah betul-betul berakhir. Ya, sekarang kita boleh hidup dengan tenang. Aina tiba-tiba mengimbas kembali beberapa minggu yang lalu dengan perasaan yang baru. Luka yang diterima di majelis suakenal, dan kasih sayang nenek yang menyembuhkannya, semuanya menjadi pengalaman yang berharga. Nenek, Aina rasa Aina boleh hidup sendiri dengan baik selepas ini, kata Aina dengan penuh keyakinan. Sudah tentu, Aina nenek ni seorang yang sangat hebat. Tapi, selagi nenek masih ada, nenek tetap akan jadi penyokong nomor satu Aina, kan? Mendengar kata-kata Aina, nenek tersenyum mesra. Sudah tentu, nenek sentiasa ada di sisi kamu. Mereka saling berpandangan dan ketawa riang. Tawa yang dipenuhi dengan cinta dan kepercayaan yang telah dibina selama 21 tahun. Menjelang senja, Aina berbual sambil menyediakan makan malam. Nenek, agaknya selepas ini ada tak orang yang baik akan muncul dalam hidup saya? Mestilah ada. Untuk orang sebaik Aina, pasti akan ada orang baik yang datang. Orang yang macam mana agaknya? Orang yang betul-betul faham hati kamu, dan sanggup berdiri di hadapan untuk melindungi kamu apabila kamu dalam kesusahan. Kata-kata nenek menghangatkan hati Aina. Sampai orang itu muncul, saya akan hidup bahagia bersama nenek. Ya, kita berdua pun sudah cukup bahagia. Malam semakin larut. Nenek dan Aina menikmati teh di ruang tamu dalam suasana yang tenang. Di luar tingkap, bintang-bintang berkelipan, dan rumah itu dipenuhi dengan kehangatan. Nenek, terima kasih banyak-banyak, kata Aina dengan setulus hati.
Kerana menyayangi dan melindungi saya sebegini rupa, saya betul-betul berterima kasih. Aina, nenek yang patut berterima kasih. Kerana adanya kamulah, nenek juga dapat hidup dengan bangga. Mereka berdua berpegangan tangan. Sentuhan itu membawa kasih sayang yang mendalam yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kini Aina faham dengan sejelas-jelasnya, apa itu maruah sejati, dan apa itu cinta sejati. Ia bukan datang daripada apa yang dimiliki, tetapi daripada hati yang tahu melindungi. Ia bukan terzahir daripada kata-kata, tetapi daripada keberanian untuk bertindak demi orang yang disayangi. Begitu juga dengan neneknya. Beliau sekali lagi mengesahkan betapa kuatnya kuasa kasih sayang terhadap seorang cucu, dan bagaimana kasih sayang itu mampu mengatasi segala rintangan. Di langit malam, ribuan bintang berkelipan. Seperti bintang-bintang itu, masa depan nenek dan Aina juga bersinar cerah dan penuh harapan. Maruah sejati bukan datang daripada apa yang dimiliki, tetapi daripada hati yang tahu melindungi. Dan cinta sejati ditunjukkan melalui tindakan, bukan kata-kata. Inilah kebenaran hidup yang disahkan semula oleh nenek dan Aina melalui peristiwa ini. Kini, hari esok yang lebih bahagia dan membanggakan menanti mereka berdua. Selagi ada hati yang saling menyayangi dan melindungi, apa jua cabaran pasti dapat diatasi. Semoga kisah hari ini tentang maruah sejati yang lahir dari hati yang melindungi, memberi sedikit inspirasi di hati Anda. Jika Anda ingin mendengar lebih banyak kisah yang menyentuh perasaan seperti ini, sila langgan dan tekan butang suka. Sokongan Anda memberi kami kekuatan untuk menghasilkan lebih banyak cerita yang berkualiti. Dan kongsikan juga pendapat Anda tentang cerita hari ini di ruangan komen. Kami akan kembali dengan kisah yang menghangatkan hati pada masa akan datang.